Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pada pagi yang berbahagia ini, saya mewakili Jabatan Perniagaan menganjurkan satu perkongsian maklumat secara bersemuka dan juga secara Google Meet. Okey, perkongsian maklumat ini berkenaan dengan bagaimana menjadi hos virtual yang berkesan. Okay. Seperti yang kita ketahui, sekarang memang banyak sangatlah program-program yang dianjurkan secara maya, secara virtual. Tetapi kita hanya tahu sertai sebagai peserta sahaja. Apa kata jika kita diarahkan untuk mengadakan program secara maya? So apakah keperluan atau perkara yang perlu dilakukan sebelum sesuatu acara itu berlaku? Jadi kita kena ketahui maklumat-maklumat tersebut. Okey, apabila mendengar senang kan, tapi apabila kita cuba buat sesuatu acara tu nanti, kita akan menjadi kelam kabut. Okey, kerana kita deal dengan teknologi. Okey, kita kurang kepakaran, jadi kita kena tambahkan kepakaran tersebut dengan mengetahui perkara-perkara teknikal. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, program ini, perkongsian ini kita jemput Encik Miswan bin Zainuddin dari Jabatan Teknologi Maklumat untuk berkongsi maklumat tentang bagaimana menjadi hos virtual yang berkesan. Oleh itu saya jemput Encik Miswan untuk meneruskan program ini. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, saya mohon respon daripada yang di luar di dalam talian. Boleh cek dengan saya. Okey tak? Dengar suara tak? Ada 5 orang ni. Okey, so kita mulakan Okey, terima kasih Ketua Palmo, Ketua Jabatan Bisnes dan Program Pendidikan untuk saya memberi satu taklimat ataupun satu perkongsian bagaimana kita ingin menjadi seorang hos. So sekarang ni penanganan hos ni macam-macam. Hos tu nak ditugaskan di kalangan remaja umur bagi orang yang dihidup dalam banyak pendapatan di mananya membeli barang, produksi barang dan sebagainya, itu pun berkaitan dengan itu juga. So, tapi hari ini fokus saya lebih kepada bagaimana kita nak menganjurkan sesuatu event. Okey, so saya maklum anda semua pernah dengar pernah pun melalui pengalaman buatkan sertifikat masa terkuarantin masa kredensial kelas dari buat kelas kelas mana kita lakukan kelas tanpa bersentuh. Okey, maknanya bagaimana dia berlaku, bagaimana kita nak uruskan. So mana selama ni kita hanya buat bagaimana kita nak kawal nak urus satu event itu dengan lebih profesional lah kira-kira. Okey, so saya bagaimana menjadi host visual dengan lebih berkesan. Okey, ini apa yang saya nak daripada awak dan apa yang cuba saya sampaikan kepada pendengar dan semua. Tapi yang pertamanya sebelum masuk ke tempat sebelum semasa dan selepas. Okey, so bila berurusan dengan device ni, dengan teknikal ni dia perlukan persediaan yang sangat rapi. Hari ini pun saya pun ambil masa juga sebabnya tiba yang internet down dan sebagainya semua adalah masalah-masalah yang ni. Okey, itu pertama saya kenalkan apakah apps yang ada di pasaran. Okey, apa apps yang ada di pasaran untuk kita menggunakan untuk melakukan net event ni. Net event ataupun meeting secara bermaya. Okey, yang pertama ni adalah Google Meet. Semua rasanya setiap kelas pun pakai Google Meet. Maksudnya yang kita balik Google Meet, ini produk Google. So dia popular sebabnya dia popular di kalangan apps yang ada. Google Meet ni yang popular sebabnya kerana kebanyakan daripada kita memakai handphone Android. Android ini adalah produk Google. Maksudnya secara tidak langsung handphone anda itu semua, handphone Android itu sendiri telah terbina Google Meet. Sebab dia tak pernah gambar dan sebagainya. Okay? Dan satu lagi saya kata, anda juga menerima Google Deliver. Google Deliver adalah Google daripada M tu, $2,
nombor dan sebagainya. Okey, itu pun adalah satu kemudahan yang diberikan oleh kementerian pada semua warga pendidik untuk belajar di Malaysia. Okey. So, Google Meet juga popular kerana dia boleh melibatkan ramai orang dalam satu masa. Okey. Kalau Google Meet biasa yang awak pakai contoh nama-nama yang pilih tu, saya anak muda, saya orang tua, saya orang berat sebagainya, saya budak bisnes ke semua kan. Okey. Itu Google Meet biasa yang biasa. So, limit dia 100 orang. Maksudnya awak boleh buat Google Meet ni limitation dia 100 orang dalam masa 1 jam saja, 50 minit. Lepas tu awak kena tick, awak kena tendang, awak tak payah ni. Okey, itu dia popular dia. Okey, tapi kalau awak guna yang kalau 5, so awak boleh invite, awak boleh kumpulkan ramai 250 orang dalam satu masa dan unlimited time. So maknanya awak boleh buat daripada pagi sampai besok. Kita ada orang Google Meet sampai ni kan. Okey, itu adalah antara kenapa Google Meet menjadi pilihan. Okey. Yang kedua, Zoom. Ikut apps juga Zoom. Tapi dia berbayar. Zoom ni berbayar. So kalau saya cuba tempoh hari, dia bagi masa 100 orang, tapi dia bagi masa 40 minit. Lepas tu awak kena sedang masuk balik. Takkan dulu balik. Macam tu lah. Tapi kalau awak berbayar, awak boleh dapat sampai 1,000 orang. Bayarannya kata saya setahun RM100 pula itu. Okay. So menjadi kurang minat semua lah. Kurang. Tapi kalau dah sampai 40 minit, tak salah. Okay. Seterusnya yang website tu sama juga apps yang berbayar. Dia sangat hebat juga, dia boleh sekitar 1,000 orang. Itu yang berbayar lah. Kalau package terima, tak sampai 200 orang. Dan limitation masa dia agak sedap. Dan akhir sekali ialah Microsoft Teams. Microsoft Teams pun satu juga, ini produk Microsoft. Okay, rival ataupun seteru kepada Google. Apa Google buat, dia akan Google buat. Apa Microsoft buat, Google pun akan lawan. Contohnya Google Doc. Kita biasa guna Microsoft pun, Google pun kadang-kadang dia buat Google Doc, Microsoft Excel, Google pun keluarkan Google Sheet, Microsoft PowerPoint, dia pun keluarkan Google Slide dan sebagainya. Sebenarnya mereka saling berlawan antara satu sama lain. Okey, yang untungnya kita lah, kita boleh pakai Microsoft, kita boleh pakai Google, semuanya sama, hampir sama. Okey, cuma sebabnya kalau nak pakai Microsoft Teams, kalau berada di dalam handphone Android, awak kena install dahulu. Tak ada install atau dia ni. Itu dia bukan orang, pasal itu orang tak minat pakai Microsoft Teams sebabnya pasal Android saja. Android memang tak terima dah Google Meet dan sebagainya. Okay. So ini adalah antara platform meeting atau perjumpaan yang boleh dibuat secara maya. Awak boleh pilih sama ada percuma, berbayar atau lebih cantik, berbayar. Tapi kalau setakat hari ini kita lupa sampai 5 hari ini je, cari lain lah. Package apa? Okay. So untuk hari ini fokus saya hanyalah pada Google Meet. Tapi konsep dia sama. Awak boleh bawa benda tu pergi ke Zoom, awak boleh bawa ke Microsoft Teams. Sebab cara nak perak, cara nak tayang, cara nak kongsi slide itu sama. Hampir sama. Jadi mungkin kata-kata teman-teman itu yang berbeza. Okey. Okey, persediaan. Sebelumlah, ini kerja-kerja sebelum kita nak memulakan satu meeting. Tak kira lah Meet ke, Zoom ke dan sebagainya. Kalau fokus ke Google Meet, so anda kena pergi buatkan satu pautan. Pautan ni kita tempat lah, masanya bila, di mana dan sebagainya. Okey. Selama ni, saya tunjukkan cara. Ada 2-3 cara. Saya akan tunjukkan dulu, saya stop sharing ni. Okey. Bagaimana kita nak memulakan Google Meet? Okey. So Google Meet sepatutnya kita yang sebaik-baiknya kita akan masuk ke dalam kalender. Okey. Kita digalakkan untuk menggunakan Google Calendar untuk set, untuk meletakkan pautan dan dua tarik. Sebab apa? Okey, sebab contohnya, okey, kalau tengok sini, ini adalah benda link pautan tadi. Kalau kita terus saja buat tanpa menggunakan Google, kita akan keluar nama host ni. Kalau kita tajukan host visual yang baik. Kalau kita ada terus saja instant meeting, kita akan keluar tajuk, kita akan keluar code SS. Tolak DPY dan sebagainya. So maknanya dari segi profesionalisme itu akan banyak pihak. Sebenarnya untuk melakukan ini, kita perlu ke Google Calendar. Pergi ke Google Calendar. Lepas tu, saya punya Google Calendar saya dah siapkan dalam bahasa Melayu. So mungkin jarang mendengar kata buat, berkumpul dengan siapa, cari orang, kat sini dan sebagainya. So,
Dalam bahasa Inggeris ni, kalau tekan saja create, tarikhnya, tambah tajuk apa, tadi perlu bahan. Apa tadi perlu apa? Menjadi fasilitator. Tadi yang kata juang apa tadi? Program akan datang nanti. Program Ni PowerPoint. PowerPoint, betul. Okey. Kawan set kan bila tarikhnya? Bila tarikhnya kita besok dapat setkan. Okey, kalau tak tahu siapa yang awak nak ajak, awak type saja email dia. Contoh di sini. Saya ada di Bambi ni. Ada Lamin ya. Ni dah. Saya klik saja. Saya klik saja. So secara otomatik dia akan hantar kepada kawan-kawan saya yang saya nak. So seterusnya barulah kita setkan meeting itu secara Google Meet. Tekan saja. Tekan, barulah dia akan bagi link. Baru kita simpan. Lepas tu barulah dia akan hantar ke, dia akan hantar. Kalau kita masukkan nama-nama peserta tadi, dia akan hantar ke dalam email. Tapi kalau awak tak tahu siapa pesertanya, awak nak open saja, awak copy link tadi dan paste ke WhatsApp ke, Telegram ke, dan sebagainya. Okey, so barulah kita boleh membuat meeting tersebut. Okay. Sebenarnya di sini lah, kalau tengok sini, dah keluar. Pada tadi kita set apa, 28 dah bulan. 28 dah bulan, di sini. 28 di sini. So, nampak program baru tadi. 10 So, boleh ni, tidak tersedia di sini. So, maknanya, kelebihannya, apabila kita menggunakan set masa menggunakan Google Calendar, dalam kalender kita dah tersimpan maklumat-maklumat tersebut dan tajuk yang tadi telah tertulis pada liputan itu tadi. Okey, itu adalah bagaimana kita nak menggunakan Google Meet. Okey. Okey, seterusnya. Okey, selepas kita edarkan jemputan, kita edarkan jemputan melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui email, dan sebagainya, Messenger ke dan sebagainya. Kita perlu persediaan sebelum itu adalah kita nak test kita punya kamera, kita punya audio. So, selesai, kita test dahulu, supaya kita tengok. Macam tadi saya ambil masa juga nak setkan video saya, gambar saya macam mana, nak setkan bunyi dia macam mana. So, okey, caranya ialah bila kita berada di sekarang ni adalah kita berada di paparan Google Meet. Ini paparan Google Meet. Ini paparan dia kita boleh adjust. Kita boleh change layout, sama ada auto, kita ada tile, kita ada spotlight. Kalau spotlight dia akan fokus pada satu yang besar, pada saya fokus pada muka saya saja. Okey. Dan kita juga boleh pilih change layout kepada sidebar. Kalau sidebar, kita boleh susun. So, muka saya di sebelah dan juga kawan-kawan awak yang berada di sebelah ni. So, dia akan nampak. Okey. So, untuk hari ini, saya fokus kepada spotlight. Supaya spotlight, yang di luar nampak saya, awak nampak sinilah. Okey. Okey, itu paparan dia. Itu adalah paparan dia. So, maknanya, awak kena set yang tu. Seterusnya, bagaimana kita nak set kita punya kamera dan juga kita punya sound. Okey. Caranya ialah kita pergi kepada titik 3 ini, pergi titik 3 ini, lepas itu cari setting. Cari setting. Okey. Cari setting, So di setting ini kita ada audio, kita ada kamera, kita ada host. Okey. So maknanya kita fokus. So kalau kita host, kita kena settlekan. Okey, mikrofon ambil di mana? Lepas tu speaker keluar di mana? Suara keluar di mana? So awak kena ingat. So dalam event ini kita ada dua. Satu speaker, satu mikrofon. So awak tahu speaker mengeluarkan bunyi. Mikrofon terima bunyi. So maknanya awak tahu mana speaker tu. Kalau saya cakap ni. So sekarang ni speaker saya dekat kamera ni. Kamera depan ni. Kamera depan ni. So maknanya semua bunyi-bunyian akan masuk di situ. Dan mikrofon dekat ni situ. Speaker pula dia akan keluar kat sini lah. So mana kalau meeting macam ini, so kita tahu sebenarnya Google Meet ni tak digalakkan untuk dibina ataupun dibuat bukan untuk berdekatan, dia jauh-jauh. Itu sebab dia bergaul. Tapi sekarang dia orang dah pandai, dia orang dah olah kan, bolehlah kita buat secara dalam talian, luar talian serentak. Okey. Okey, so mana awak boleh set ni? Awak kena pastikan mana mikrofon pergi, mana speaker pergi. Okey?
itu dah okey, awak boleh nampak bila nampak ni, itu dia dah menerima suara. So maknanya kawan-kawan awak yang di luar dah dengar dah suara saya. Okey, lepas tu speaker kita boleh test ada bunyi, maknanya berfungsi. Okey, selepas itu kita setkan pula jadi apa? Jadi okey, video. Ini pula video. Kita setkan video. Okey, video tu berasal daripada kamera lah. So kalau ada 3 kamera, okey, macam saya sekarang ada 2 kamera. Kalau klik kat sini ada 2 kamera. Satu kamera yang ni depan ni, satu kamera True Vision ni daripada laptop. So boleh tambah lagi berapa banyak kamera yang awak nak. Okey, so katakan kamera laptop awak tak menarik, gambar dia tak cantik, resolution dia tak cantik, awak boleh beli satu lagi kamera luar eksternal dan pilih dan sambungkan dan awak boleh pilih yang itu sebagai ni. Okey. Dan yang ini adalah binaan yang ini advance lah. Saya sendiri pun masih lagi belajar ni. Ini kalau kita nak buat live streaming lah. Okey. So mana pastikan kamera mana kita nak pakai. Sama ada kamera laptop ataupun kamera luar. Nak pakai kamera handphone pun boleh. So awak kena setkan satu device. Okey. So dua benda ni. So awak kena set bunyi, awak kena set video ataupun kamera. Okey. So mana awak kena pastilah. Okey, itu kena tahu. So bila apa yang keluar di skrin komputer awak, itulah gambar yang awak kawan-kawan awak akan terima. So mana yang Google Meet dia akan terima gambar yang itu. Macam ni, dia akan nampak macam ni lah. Paparan dia. Mana kalau gelap, gelap lah. Jadi tadi lampu ada, tak ada lampu kan. Okey, so dia agak gelap sikit. Okey. Alright. Itu adalah bagaimana sebelum. So mana kita kena set yang tu. Okey. Dari segi skrip, ini segi teknikal skrip apa semua tu belum lagi. Belum ni. Kita belum ni. Semua kita nak dapatkan persediaan teknikal kita dari segi peralatan kita, laptop kita, Google Meet kita, kamera kita dan juga sound kita. Okey? Boleh? Semua? Faham So ini sebelum lagi. Sebelum ni maknanya kita kena buat sekurang-kurangnya sejam ataupun sehari sebelum kita test dulu. Okey? Bila dah siap event kita, dah siap peralatan-peralatan kita, okey, tambah lagi Okey, ni ada macam ada. Okey. Okey, paparan di sini So paparan di sini pun mungkin awak dah biasa tengok. Okey, kalau klik pada yang ini adalah peserta yang menyertai Google Meet kita lah. Kita ada Atira, kita ada Daniel, kita ada Cikgu Fazno, kita ada Mio, kita ada Nadira, kita ada Cikgu Syafika. So maknanya 9 orang. Okey, sebagai host awak boleh isukan mereka. Kalau dengar tu dia orang pop-pop bising bunyi ayam macam ni lah. Bunyi ayam ke, bunyi burung ke, bunyi kereta ke, bunyi lori ke, so kita boleh mute. Kita boleh mute peserta kita. Contohnya kalau macam ni kan, semua mute lah ni. Tira pun mute. Okey. Lepas tu kita boleh tambah people kalau kita ada address dia. Kita ada address email dia. Ingat dalam Maya ID yang macam sekarang kita ada ID kat pengenalan kita. Kat pengenalan kita lah yang 74 ke 80 ke 2006 dan sebagainya. Okey, tapi dalam Maya ID dia kebiasaannya lah email anda sendiri. So anda betul lah ada banyak email. Ada email kelima, ada email pribadi, ada email yes kalau ada yang siapa ingat yes dia dulu dan sebagainya. So maknanya itulah ID awak, pengenalan awak dalam Maya. Itu paling penting lah. Okey. So type saja. Contoh saya nak Amri. Kalau ada. Lupa. Okey. Seterusnya, okey. Bila kita nak menjadi host, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Macam saya. Saya technical. So kita perlukan bantuan. Bila perlukan bantuan, kita melantik seorang menjadi pembantu kita. Co-host panggilnya. Okey. So contohnya sekarang ni, saya dah lantik Cikgu Fazno sebagai co-host. Okey, contoh kalau saya lantik Cikgu Syafika sebagai co-host. So klik 3 tu. Klik 3 button pada nama mereka. Lepas tu add as a co-host. So dia dah jadi co-host, pembantu. Okey. Apa fungsi co-host? Fungsi co-host, contoh tadi ada orang nak masuk. Kira Amri dah masuk. Cikgu Amri dah masuk. So dia akan keluar. Kalau tadi nampak ada admit. So maknanya kita sebagai presenter, kita sebagai musim majlis agak tertekan lah. Banyak kerja nak buat. Nak admit kawan-kawan kita nak masuk. Nak urus bunyi-bunyian. Contoh macam ni kan. Kalau ada bunyi-bunyi tadi, kita boleh minta tolong co-host kita, Cikgu Syafiqah ke ataupun Cikgu Fazno tadi untuk mutekan mereka. Kalau dia orang dah bising sangat kan. Okay. Itu adalah fungsi-fungsi co-host. Dan juga dia boleh membantu kita dari segi merakam.
merakam apa yang kita buat sepanjang ni. So gunakan recording. Okey. So ini di button sini. So maknanya sebelum tu kita tengok dulu lah. Biasanya pengalaman saya jadi host, sejam pun masih lagi ada orang nak masuk. Masih lagi ada orang nak masuk. Kalau kelas apa lagi. Kalau kelas pun sama jugalah. Kalau tak panggil, sejam adalah 10 minit. 10 minit seorang masuk. 10 minit lagi seorang masuk. Bangun tidur lah dan sebagainya. So maknanya kalau kita sebagai admin, nak admit itu agak penat lah. Walaupun Nabi pun lagi ada lagi orang nak masuk dan sebagainya. Okay? So maknanya kita perlukan pembantu. So itu dipanggil sebagai co-host. Okay? Seterusnya, sebelum kita boleh, yang ini ada 5 lah. Kalau awak ikon biasa, awak takkan jumpa ni. Awak takkan jumpa breakout rooms, awak takkan jumpa polls, awak takkan jumpa Q&A, recording, awak takkan jumpa lah. Okay? Kalau ikon biasa tak ada. Ikon biasa, ikon delima saja, ikon yang dibuka oleh kementerian saja ada benda-benda ni. Okay. Alright. So ini kalau awak pakai adalah contohnya kalau polls kita nak buat undian siapa gembira hari ni, how are you, bolehlah respon dan sebagainya. Okay. Itu kalau Google Meet, itu sebelum. Itu sebelum, maknanya dah settle semua tu. Okay, satu lagi pastikan kamera on ataupun off. Ni, kita nak, kalau saya tekan, kita off balik. Kamera pun sama, kalau saya off saja, keluarlah macam ni. Okay. Yang ini, okay, yang ini dia akan keluar, ni awak nampak lah. Dia akan translate, dia akan bunyikan, dia akan translate ataupun buat subtitle, subtitle kepada apa yang saya cakapkan. Okay. Tengok macam-macam dia. Apa saja yang keluar daripada mulut saya, dia akan ni. Okay. So tapi tengok kena set bahasa lah. Biasanya bahasa Inggeris. Okay. Lepas tu ini adalah paparan raise a hand. So maknanya kalau ada masalah, awak boleh raise. So maknanya host akan tengoklah sama ada host ataupun co-host. Okay. Boleh? So maknanya kalau awak buat amali sebab tu lagi awak jelas. Okay. Seterusnya, okey, dari segi sebelum kita pautan dah selesai, tempat, tetapan kamera dan video kita dah selesai. So maknanya kita dah ready untuk melancarkan ataupun melakukan mesyuarat ataupun perjumpaan ni tadi. Okey. So kita tengok apa yang kita tengok apa yang kita nak bentang. Okey, apa lagi? Okey, sekarang kita nak semasa, kita masuk dalam semasa. Kita nak menerima masuk peserta, kita nak melantik pun dah. Menayang bahan dan juga membuat rakaman. Okey, menayang bahan dan juga membuat rakaman. Okey. Okey, cara kita nak menayang bahan. Sebenarnya, kena ingat Google Meet ataupun meeting ini, Zoom ke Webex ke tadi Teams tadi adalah komunikasi dua hala. Berbanding kalau kita pakai YouTube tu, yang YouTube live tu, itu lebih kepada one way. Mana dia bercakap saja, responnya lambat. Responnya akan berlaku selepas. Tapi kalau Google Meet, responnya segera. So, maknanya awak tanya aja, awak boleh raise your hand, saya boleh respon. Okay? So, bagaimana kita nak berkongsi bahan? Berkongsi bahan, kita katakan kita ada slide, kita nak tayang, kita ada gambar, kita nak share, kita ada movie, kita nak tayang, kita ada lagu-lagu kita nak tayang, nak bunyikan. So cara dia mudah saja. Okey. Klik button share ni tadi, present now tadi. Okey. Present now tadi. So dia akan tanyalah apa dan sebagainya. Okey, sebagai contoh bagaimana saya nak tayang awak sebuah movie tanpa perlu awak keluar daripada memasang benda lain. Okey. Contoh katakan saya nak, kita dah ada dah video kita tu. Video kita ni semua video lah ni. Lagu Perak, UPK, satu video KB skill. So awak tarik saja awak punya video tu tadi pergi ke Google Chrome.
kat atas tu. Ya. Cari lokasi dia di mana. Okey. Okey. Secara automatik dia gerak ditayangkan. Kita boleh kontrol lah. Tanpa perlu kita nak buka VLC ke, kita nak movie maker ke, Windows ke dan sebagainya. Awak tarik saja file yang berbentuk muzik ke, berbentuk ni ke, tarik saja bawa ke Google Chrome, tarik ke tab atas ni. Sekali lagi saya tunjuk. Okey. Cari kita punya file yang kita nak tu. Ada. Ada. So cari file awak, file kita disimpan biasanya kalau video satu folder lah. Okey. Kita cari kata folder video ni. So saya nak lagu Perak katakan. So lagu Perak ni kalau ikutkan cara biasa kita tekan dia akan keluar lah terus macam ni kan pakai apps tapi lambat. Okey. Cara yang mudah ialah awak tarik saja file tadi pergi ke bawah ke atas ni sampai ke atas tab atas ni nampak macam tu. Nampak keluar anak panah kecil tu, awak lepas saja. Secara automatik keluar. Secara automatik dia dah dipaparkan ke Google Meet. So mana tak payah lagi nak buka dulu, awak tarik saja terus ke Google. Sama juga maknanya kalau awak biasa kalau tengok movie pun awak kena buka VLC ke, buka movie ke dan sebagainya. Awak boleh terus saja gunakan Google Chrome, tarik aja movie itu tadi, pergi ke sini, secara automatik dia akan mainkan untuk awak. Okey. Okey, itu cara dia. Itu cara movie. Awak ingat cara dia mudah saja sebenarnya. Satu lagi, pengurusan dia, awak perlu kumpulkan bahan-bahan yang awak nak petang, bahan-bahan yang awak nak bincang di satu folder. Senang. So maknanya awak tak payah nak, mana folder, mana file tadi dan sebagainya. So, bila dah tahu, macam contoh saya di sini, kalau buat video saja, saya letakkan dalam satu folder atas nama folder video. So mana video-video semua dalam ni. Macam besok saya sedang bersedia untuk event besok hari Anugerah. So saya tengah simpan lagu-lagu ni. So saya nak pasang besok. Okey. So mudah saja. Mudah saja. Dah habis tayang, awak stop sharing lah. Stop presenting. Dia akan keluar satu apa dia panggil satu penunjuk. Stop sharing. Awak stop sharing. Bila stop sharing, dia akan patah balik pada paparan asal. Okey. Paparan siapa awak dan sebagainya. Okey. Ingat boleh faham So maknanya awak tak perlu kalut-kalut. Tak perlu kalut-kalut, tapi yang penting sekali adalah pengurusan bahan-bahan awak tu. So awak perlukan bahan-bahan itu berada di satu tempat. PowerPoint-nya, slide-nya, grafnya ke, video ke, music ke dan sebagainya. Nak tayang YouTube pun boleh. Kalau nak tayang YouTube pun boleh, caranya sama juga. Present now. Biasa kan kalau YouTube kita gunakan tab. Tab, tapi kena pasang siap-siap dulu YouTube tu di mana. Contoh bila tab, lepas tu kalau nak ada bunyi, awak pastikan yang ini ditanda. Yang ini ditanda. Kalau awak untick ini, gambar saja yang keluar, bunyi tak akan keluar. So bila share tab audio. So maknanya kalau YouTube, biasa kan ini ditanda. Tapi secara automatik dia akan tandakan lah. Tapi maknanya kadang-kadang awak tak nak dengan bunyi tu, awak nak gambar saja, nak play gambar saja, awak untick tab video tu, audio tu. So bermakna apa yang berlaku ialah awak akan share bahan-bahan yang ni. Okey. So itu adalah semasa. So maknanya awak cakap dan sebagainya. Okey. Kita patah balik. So kita punya ni. Okey, membuat rakaman. Membuat rakaman. So maknanya menerima masuk, faham? Admit. Okey, melantik co-host, saya dah tunjuk tadi apa fungsi co-host. Lepas tu menayang bahan,
cara menayang bahan tadi sama ada video, sama ada lagu, sama ada slide, menggunakan button ini. So maknanya button ini sangat penting. Button ini sangat penting apabila kita ingin menayang bahan-bahan kita berkongsi. Kalau dalam paparan handphone dia tak panggil present now. Paparan handphone dia tak ada present now, dia panggil share now. Share now. So mana share now tu maksud dia akan share apa yang ada di screen handphone awak tu. Kalau yang di laptop kita boleh pilih sama ada nak share tab, nak share entire screen, nak share a window, nak share a tab. Kalau window ni satu window ni. Kalau entire screen semua ni juga. Kalau tab sama ada tab ini tab, ini tab, ini tab, ini tab, ini tab, ini tab. So itu tab. Itu dikatakan sebagai tab. So biasanya kalau YouTube ataupun kalau movie ataupun kalau klip-klip video, kita biasa gunakan tab sebab dia dah suka kata best for video and animation. Okey, faham Okey. Okey, sebagai host apa lagi? Lepas tu kita boleh buat macam-macam sebenarnya tapi kita kena apps lain lah. Contohnya kalau kita nak buat cabutan bertuah. Cabutan bertuah pun boleh juga cara dia. Tapi kita tambah satu apps lagi App-nya ialah okey, kita cari contohnya Wheel of Name. Wheel of Name ni. Wheel of Name. So maknanya awak kena masuk ke website ni atau website ataupun ni, kita akan masukkan nama-nama awak, lepas tu kita akan jaga pusing lah macam ni. Kita bolehlah buat cabutan betul bagi nak memeriahkan. Walaupun tak ada di depan mata, nak bagi hadiah tak tahu. Kita masuk nak bagi hadiah pun tak tahu. Okey. So itu kita tambah. So maknanya Google apps Google ni kita boleh tambah. Macam-macam kita boleh tambah. Kita ada attendance, kita ada contohnya tapi kalau majlis-majlis rasmi, kita biasanya jaranglah benda-benda jaranglah kita masukkan perkara-perkara macam apa, cabutan bertuah tu jaranglah. Majlis-majlis rasmi kuranglah. Majlis-majlis rasmi biasanya mesyuarat, biasanya kita akan fokus pada perkara-perkara yang penting sahaja. Okey, ini adalah satu lagi kelebihan Google dia akan bagi kita apps yang sesuai. Ini macam-macam ada Google Translate dan sebagainya, maknanya anda boleh install dia dan buat tambahan. Ada apa orang panggil kemudahan tambahan selain daripada apa yang telah dibukakan oleh Google secara basic, kita kena tambah. Tapi kebanyakannya ada yang berbayar, ada yang percuma. So tap saja Chrome Store, macam-macam boleh buat. Macam-macam boleh buat. Bukan hanya pada Google Meet, pada Google Slide pun boleh, pada Google Doc pun boleh, Google Form pun boleh dan sebagainya. Okey. Yang penting dalam pengurusan ini, anda perlu menguruskan bahan tadi. Bahan dan juga peralatan. Bahan sangat penting. Kalau awak nak tayang mini mesyuarat, awak nak tayang kertas kerja, awak nak tayang folio awak, PT awak perlu letakkan di setempat saja. Awak tak boleh nak di mana aku letak tadi. Okey dan sebagainya. Okey. So, dari segi persediaan awal, itu. Persediaan awal asasnya itu. Bukan hanya pada Google Meet, pada Zoom pun sama, pada Webex pun sama, asas dia sama. Bagaimana kita nak share, bagaimana kita nak apa tadi, tayang, semuanya ada, hampir sama konsep dia, cuma dia punya arahan terma-terma tadi berbeza. So kalau macam sini dia kata you are presenting, kalau Webex dia kata mungkin sharing, sharing screen, ada sebagainya. So mana, tapi konsep dia sama. Okey, so bila dah tamat, dah habis selesai, bila awak jadi host, awak perlu menjadi orang yang terakhir keluar. Itu adalah amalan dia. Itu adalah amalan dia. So mana awak tak boleh nak keluar dengan anggapan orang lain pun keluar. Kadang-kadang dia tertinggal. Kadang-kadang tertinggal. Macam baru ada kes juga. Ada kes, bukan di sinilah, kes dia PDPR. Bila cikgu tu terkeluar awal, budak murid-murid dia, anak-anak murid dia masih lagi di dalam Google Meet. Macam-macam tak keluar. So bila berlaku macam tu. So maknanya sebagai host,
awak perlu pastikan awak adalah orang yang terakhir. Cara nak keluar, tekan saja leave call yang tadi. Okey. Dan biasanya, okey, contoh senario lain bila kita dah lantik co-host, tadi saya dah lantik 2 orang co-host, satu Cikgu Fazno, satu Cikgu Syafiqah. Okey, katakan ada masalah talian pada saya. Saya, Cikgu Fazno di sini, saya di rumah. Cikgu Syafiqah di bilik sebelah. Okey, saya di rumah. Saya dengar kawasan rumah saya tiba-tiba tak ada internet atau internet ada masalah. So secara automatik saya terkeluar daripada meeting tu. Okey. So, bila berlakunya begitu, tapi saya dah lantik 2 orang host, maknanya meeting itu tetap berjalan. Dan Cikgu Fazno dan Cikgu Syafiqah akan ambil alih sebagai host. Okey. Okey, itu maksud dia macam tu. Itu adalah antara fungsi co-host. Okey. In case kalau saya tak lantik co-host tadi, saya tak lantik Cikgu Fazno, saya tak lantik Cikgu Syafiqah, bila saya terkeluar daripada meeting tu tadi, secara automatik orang lain pun akan terkeluar. So meeting tu kira tamat. So itu adalah isu-isu yang ni. Senario macam tu pernah juga berlaku bila saya jadi host, lepas tu line internet saya tak cantik atau blackout tu dan sebagainya, maka satu meeting tu pun ditamatkan awal. Okey. So mana itu pentingnya dilantik co-host tadi. Co-host tadi, ingat co-host. Okey. So mana sekali lagi saya tunjuk bagaimana cara kita nak keluar, klik saja leave call yang tadi. Okey. Saya tak nak keluar lagi. Okey. Lepas tu ruang chatting. Ruang chatting ni macam biasalah. Saya rasa awak pun lagi advance daripada ni, ruang chatting ni. So mana setiap kali kelas ada masalah ke apa, awak tag saja di sini. So maknanya satu lagi fungsi co-host tadi, saya tengah bercakap, saya host, so co-host akan tengok di ruang chat. So dia akan respon kepada masalah-masalah yang ada di ruang chat bagi pihak saya. Okey, ini secara basic Kalau awak tengok YouTuber yang lain tu, kalau awak tengok amalan-amalan host YouTube tu dia berbeza. Yang ni saya bagi basic saja. Basic hanya dengan menggunakan satu platform saja. Kalau di YouTube tu macam YouTube tu ada keluar gambar muka penceramah tu ada di sebelah kecil tu. Itu kena ada satu lagi apps namanya OBS. So maknanya ada lagi satu lagi PC kena buat. So maknanya awak kena urus 2 PC dalam satu masa. Nak urus satu. So untuk hari ni saya buat satu PC, satu laptop, nak menguruskan majlis dalam satu orang ni okey. Tapi kalau yang jenis besar-besar, OBS tu adalah yang paling sesuai. Okey, itu dipanggil live streaming. Live streaming, mana kalau tengok dalam Facebook, macam tempoh hari kita ada publication. Besok kan Mendian Negara pun kita akan livekan di Facebook. Itu dipanggil sebagai live streaming. So benda yang sama, konsep yang sama, tapi kena ada satu lagi apps untuk menjalankannya. Okey, so itu ada advance sikit. So untuk hari ini, apa yang saya ajar, apa yang awak perlu buat untuk menjadi host. Cakap-cakap tu lain cerita lah. Awak cakap tu, itu naluri awak lah awak punya kebolehan. Tapi pengendalian peralatan, pengendalian bahan yang awak nak, awak kena tahu. Urusan dia sangat penting. Mana awak tak boleh nak galut-galut sangat. Okey. Contoh baru ni saya menguruskan syarat PIBG. Syarat agung PIBG. Awak masuk lah kot. Kerana awak masuk lah. Tahu bulan apa tu. Bulan 8 tu ke. Saya seorang host tu. Kita ada pengarah, kita ada YDP-nya, kita ada JK dia. Lepas tu macam mana kita nak handle, saya kena masukkan dalam 200 orang. Nak menerima parent masuk tu pun satu hal lah. Saya seorang-seorang. So maknanya dengan tiba-tiba internet down sekejap hari tu. So banyak benda yang ni. So maknanya apa-apa pun persediaan diri itu sangat, persediaan diri dan juga peralatan sangat penting. Okey. Apa yang saya ajar hari ni, saya recap balik. So sekarang dah pukul 10.20 Okey. Apa yang saya dah tunjukkan awak. Okey. Apa yang perlu awak buat sebelum, selepas, semasa dan juga selepas. So yang paling penting persediaan awak. Persediaan peralatan tu. Awak kena sediakan link tu. Kena sediakan link tu.
Link tu di mana? Caranya ialah masuk menggunakan Google Calendar. Menggunakan akaun sendirilah siapa host tu. Katakan awak punya M berapa, awak masuk, awak pergi kalender, pilih tarikh, masukkan tarikh, letakkan tajuknya. Kalau awak tahu siapa yang kita nak jemput, awak type je nama-nama dia orang dengan menggunakan email dia orang. Lepas tu create masa tadi. Lepas tu dah dapat tu, barulah awak post ke dalam WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Lepas tu peralatan. Kalau ikut pengalaman saya, tak boleh satu. Kena sekurang-kurangnya ada 2 laptop berada ataupun 2 screen berada di depan awak. Baru dah awak boleh kontrol dengan selesa lah dengan ni. Satu kontrol untuk kerja-kerja semasa, satu lagi apa yang ditayangkan. So sekarang ni saya pakai satu screen je. So ini pun kalau juga, walaupun tak sampai 100 orang peserta. So kebiasaan saya ada buat 2. Kalau kat rumah pun, saya buat kelas pun, ada 2 screen. Satu apa yang ditayangkan, dan satu lagi ialah kerja-kerja belakang dia. Sebenarnya awak perlu sekurang-kurangnya ada 2 PC ataupun 2 monitor. Lepas tu ada kamera sekurang-kurangnya 2. Satu kamera laptop, satu kamera luar sekurang-kurangnya, tapi satu pun dah memadai. Kalau setakat awak di sini, kawan awak di Melaka, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau macam ni di kelas pun ada, bersemuka pun ada, di Maya pun ada, itu kena ada 2 dan 3. So ini dipanggil hybrid. Sekarang ni sekolah harian dah mula dah hybrid teaching ni. So maknanya mereka terpaksa, cikgu-cikgu di sana terpaksa mengajar semuka guru-guru yang ada di kelas. Di samping itu kena buat live juga dekat Google Meet. Itu dipanggil sebagai hybrid teaching, hybrid teaching, hybrid meeting dan sebagainya. Itu pun lagi technical lah sebabnya bunyi-bunyian selalunya yang masalah tidak bergaung lah. Bila ni rasanya awak pakai laptop, awak pakai handphone, so saya keluar bunyi, handphone awak keluar bunyi, so dia akan bertumbung dan akhirnya bergaung. So caranya ialah pastikan semua orang yang ada dalam kawasan awak tu matikan speaker laptop ke, matikan, offkan dia. Handphone pun matikan. Cara nak matikan handphone, awak, kalau perasan dekat Google Meet tu ada satu ni. Dia bukan speaker, bukan audio off, bukannya speaker off, audio off. Kalau handphone saya dia tulis audio off. So maknanya satu bunyi pun tak akan keluar. Okey. Cuma dia pastikan yang tu. So maknanya kalau pakai desktop tu kau matikan dia punya ni. Barulah tak bergaung. Yang berbunyi, yang menerima bunyi hanyalah laptop host atau laptop saya saja. Okey? Faham itu persediaan awal. Persediaan semasa. Okey? Sebelum tadi. So maknanya pastikan link tu boleh ubah. So maknanya selagi benda tu tak berjalan, awak boleh edit lagi maklumat-maklumat di Google Calendar tadi. Awak nak tukar tarikh ke, awak nak buang jemputan ke, awak nak tukar masa ke, boleh. Okey. So selagi benda tu belum berjalan, so awak boleh tukar. Katakan hari ni tiba-tiba bukannya host, kita tukar lain PowerPoint. Awak boleh tukar lagi. Okey. Lepas tu kamera dan audio, so awak kena tengok lah. So awak kena setting lah macam ni, awak kena setting mana view yang awak sesuai, mana nampak kurusnya, di mana angle kurus awak. Kadang-kadang bila nak present diri sendiri tu, awak kena tahu lah mana sudut yang paling, awak panggil angle angle diri awak yang paling prominent. So kita pun nak promote bahan, so mana macam tu. Okay. Sesuai ke tak sesuai dan sebagainya. Okay. Lepas tu audio pun sama juga. Kalau macam ni saya tak gunakan mikrofon. So saya gunakan suara saya. So kalau majlis tu agak besar, awak perlukan mikrofon, awak kena ada setting lain lagi. Okay. Pastikan yang di sini dengar, dalam bilik awak tu dengar, dan juga yang di Google Meet tu akan dengar. Okay. Semasa saya tunjuk awak cara bagaimana cara kita nak admit kawan awak, admit peserta-peserta awak tu, biasanya dia akan keluar pada Google Meet screen tu. Pada Google Meet screen tu dia akan keluar kat sini. Ada siapa-siapa nak masuk tadi. Tadi cakap Abdi nak masuk, dia akan keluar. So, nak admit. Awak juga boleh deny. Awak boleh juga tak bagi dia masuk pun boleh juga. Kata musuh awak. Mungkin awak buat kumpulan PTA. Atau kawan awak kumpulan PTA lain pula datang nak masuk tengok apa yang awak buat. So, awak boleh deny dia. Pun boleh juga. Awak boleh block dia. Dia macam block lah. Okay. Itu admit. Lepas tu saya ajar juga tunjukkan cara bagaimana kita nak menambah co-host. Menambah co-host. Co-host tu fungsi dia lah pembantu awak. Awak mungkin terlibat dengan cakap. Kalau betul co-host awak tolong awak dari segi jawab chatting, jawab
chatting ataupun urus kemasukan peserta-peserta tadi dan juga membantu untuk membuat rakaman. Okey. Saya tunjukkan cara juga bagaimana kita nak menayang bahan, slide ke, video ke, muzik ke. Saya tunjuk cara tadi, cara yang agak mudah tanpa perlu awak buka dulu. Awak tarik saja pergi ke Google Chrome, secara automatik dia akan tayang. Okey. Lepas tu membuat rakaman, tak silap saya Google biasa tak boleh buat rakaman. Saya tak pasti, tak silap saya tak boleh. Jadi pun Cikgu Azwar pun tak boleh. Akaun Cikgu Azwar, akaun saya boleh. Tak boleh nak buat rakaman. Maknanya buat rakaman tu record. Dia record simpan di mana? Siapa tahu record simpan di mana? Record simpan di mana? Dia simpan awak, kita record awak tanya. Dah record mana dia? Mana buktinya? Kalau record disimpan di dalam tak tahu. Disimpan di dalam Google Drive. Disimpan dalam Google Drive. So maknanya awak nanti bila dah habis selesai tu, dia ambil masa dalam 30 minit, dia proses sebab tu nanti dia akan hantar dalam email awak. Inilah rakaman event tadi. Contoh saya tunjuk kat sini. Sekejap, tengah bercakap, tengah buat kelas. Okey. Sebenarnya kalau awak rajin explore Google Demo ni macam-macam boleh buat. Ini contoh ini contoh apa buat? Saya jarang gunakan akaun saya gunakan akaun sekolah. So, saya contoh macam ni Contoh selepas habis meeting ataupun lepas habis satu event, contohnya ni. Ni meeting data from ni kod tadi So maknanya so dia akan beritahu lah apa yang ada. Macam ni dia hantar questionnaire. Okey. So maknanya dia akan hantar ke email awak dan awak boleh simpan dalam Google Drive awak punya. Okey, tak silap saya dalam setengah jam selepas habis event itu, habis dia tarik awak habis tamatkan saja meeting tu, dia akan proses dan dia akan hantar ke dalam Google Drive atau Google Meet. So awak boleh tengok balik berulang kali. Tapi janganlah awak hantar ke dalam WhatsApp balik. Awak nak bagi kawan awak, jangan awak hantar ke WhatsApp tu, file tu, besar tu. Mana bila makan space handphone kawan awak, dia pun makilah. So maknanya awak hantar link saja, share link saja supaya dia boleh tengok apa benda yang berlaku. Okey. So maknanya itulah maknanya gambar-gambar tu kita boleh share link saja. Tak payahlah kita hantar gambar tu, dia akan makan space kita punya handphone. Itu yang WhatsApp dalam handphone kita menyumbang kepada makan data kita. Okey. So seterusnya selesai yang tu, so nak rakam, dah rakam, okey, menamatkan siaran. So mana kita nak menamatkan siaran. Okey. So cara paling mudah ialah matikan leave call tadi. Tekan saja leave call merah ni. Saya tekan leave call, so dia akan dua lah. Just leave the call ataupun end call. Kalau just leave the call, maknanya syarat tu masih lagi berjalan walaupun awak dah keluar. Okey. Kalau end the call, pasal ni dah mati pasal ada co-host. Ada Cikgu Fazno, ada Cikgu Syafiqah. So kalau saya leave the call tadi, yang hostnya ialah Cikgu Fazno dan juga Cikgu Syafiqah. Okey. Kalau saya tak lantik dia orang tadi, dia dua ni menyala. Kalau saya tekan end the call, secara automatik suara itu tamat. Tapi kalau saya leave the call, siapa yang ada dalam tu masih lagi ada, dia boleh sembang sampai tanpa pengawasan saya ataupun tanpa kehadiran saya. Itu yang kadang-kadang jadi isu di sekolah-sekolah harian biasa lah. Sembang-sembang bila berlakunya macam tu, macam-macam lah yang keluar dan sebagainya.
satu lagi isu ialah dalam masa kita nak admit kawan-kawan kita, orang kita tengok jugalah. Di sekolah harian biasa ramai juga kes dia, banyak juga kes. Ada yang menyamar sebagai nama budak, nama murid dia, lepas tu rupa-rupa dia bukan, dia pakai kok. Dia biasanya mencarut dan sebagainya. Dia kacau kelas dan sebagainya. So, itulah fungsinya admin tu sebenarnya orang kena, oh ni kawan, ini kawan, ini kita tak kenal ni. Kita boleh block dia, kan? Meragukan, okay. Kita boleh block. Itu fungsi admin tadi. Okey. Okey. Saya sampai di sini dulu. Dah tu 11 dah. So, saya harap benda tu pasal awak tak beramali, awak dengar je ni, memang awak tak dapat je. Sepatutnya ada depan mata. Tapi kalau buat depan mata ni masalahnya mungkin dia akan bergaung. Saya pun takut yang tu tadi, tu saya pun tak ambil sangat. Cuma kalau awak pakai desktop, kamera tak ada. So maknanya awak hanya akan lihat saja, awak tak boleh nampak ni. Okey, so sebelum tu ada soalan apa-apa? Ini Google Meet tapi konsep dia sama. Cara nak masuk, cara nak admit, cara nak buat rakaman, konsep dia sama. Zoom ke, Webex ke, Microsoft Teams ke dan sebagainya. Okey, Okey, kita boleh buka untuk soalan. Saya pasti ada pelajar yang mempunyai banyak soalan, boleh tanya. Boleh. Boleh tapi dia tak dapat muka awak je. So awak tetap juga boleh. Dia tak ada kamera. Awak boleh juga ikut. Awak boleh ikut kelas. Boleh ikut kelas. Tapi dia tiba-tiba tayang buka kamera. Awak kata saya tak ada kamera. Saya pakai desktop. Buka kamera yang lain kan? So beli macam ni, dia kamera lain. Awak beli webcam ni. Cucuk. Pakai USB. Jadikanlah dia. Ataupun handphone. Handphone pun boleh juga. Okey, soalan seterusnya. Saya ada soalan. Okey, pelajar dibekalkan dengan MOE kan? Email. Sampai bila mereka pegang MOE tu punya email tu? Sebab bila MOE kan ke limited, bila dia dah habis daripada KV ni macam mana? Adakah mereka teruskan sampai ke ketua ataupun dia akan automatic delete? Okey, kalau ikut saya tengok saya beritahu yang cikgu kalau yang cikgu ni, status cikgu bila dia bersara, kita laporkan dia pencet, mati terus. Maknanya akaun mati. Tapi kalau saya tak laporkan dia cikgu tak pencet, saya bagi admin terima di KV ni. So masih lagi on. So maknanya tak silap saya, awak masih lagi boleh pakai sampai bila-bila. Sampai inilah. Tapi kalau awak masuk matrik, awak masuk mata perguruan pun akan dibekalkan juga lagi. ID 5 juga. Sekarang ni dah. Pelajar-pelajar ID 5 ni pun masih lagi. Cuma tinggal lagi, awak tak boleh nak transfer lah kalau daripada M tu, nak bawa kepada akaun baru, tak boleh. Macam itulah. Macam betulnya, Cikgu Zati pindah kan. Barang-barang dia tu kita tak boleh nak ambil. Barang-barang dia tak boleh nak, kita tak boleh pasal asalnya milik polis kan. Tapi dia suka kat dia je. Jadi kena ni. Macam mana dibawa terus. Okay. So saya galakkan lah awak cuba explore Google The 5 ni. Banyak benda yang boleh bawa. Canva, awak boleh Canva tahu kan. Sebenarnya Canva tu boleh pakai menggunakan ID tu dapatlah sedikit premium daripada akaun biasa. Ada sedikit tapi dia tak bagi premium penuh. Pasal dia kan. Dia tak bagi akaun awak pasal marketing banyak benda-benda tu. Banyak, sebenarnya banyak. Okey, ini antara benda yang dibekalkan bersama The5. Google Doc, Microsoft Word Google Slide, PowerPoint, Google Drive, Google Drawing, awak nak draw, gunakan ni. SketchUp, okey tak ada lah. Macam-macam boleh buat. Okey, so saya galakkan, kalau awak nak backup kerja-kerja awak pun dekat Google Drive, akaun The5 pun lagi selamat sebabnya dia adalah unlimited storage. Kalau akaun biasa 15 GB. 15 GB saja. Lepas tu awak kena beli space baru. So maknanya kalau awak backup gambar-gambar awak dalam handphone, tu akaun The5 tak ada jadi masalah. Kalau akaun The5, kalau akaun biasa, kalau backup gambar-gambar, video dan sebagainya, sampai 15 GB dia akan block. Dia akan stop lah, dia kata dah penuh sangat. Okey. Ada apa soalan lagi? Yang lain ada soalan lagi yang belakang? Soalan? Hanyalah soalan. Mana lebih baik? Dia bergantung kepada, okey.
Dia macam makan nasi ayam dengan nasi biryani lah, mana sedap. Dia sambung benda tu nasi juga kan. Benda dia nasi, benda tu nasi je. Tetap makan nasi ayam, nasi biryani pun nasi. Sama juga Google Meet, Zoom. Bendanya asas dia nak buat meeting kan. Cuma dari segi environment kita sebagai pelajar, sebagai pendidik ni, kita ada platform ni. So gunalah Google Meet. Ini kalau guna Zoom tu pun okey juga. Tapi dia tak dapat kalau saya faham Zoom ni kena bayar baru awak dapat satu package yang lebih hebat. 1,000 orang, awak nak background belakang goyang-goyang ke dan sebagainya. Itu semua package berbayar. Tapi dengan Google Meet yang dibekalkan oleh kementerian, awak boleh buat macam-macam. Standing dengan package berbayar daripada Zoom ke dan sebagainya. Tapi pada mula-mula dulu memang Zoom lah jadi pilihan. Tapi bila dah ada akaun delima ni, mereka pun dah sedar bahawa akaun delima lagi selamat dan sebagainya. Okey. Ni ada apa lagi? Baik. Ring, tanya ni. Tanya, pagi. Tanyalah. Nanti lepas ni saya nak suruh kamu yang buat. Saya akan jadi guest, kamu akan buat di rumah. So ada apa soalan? Tanya sekarang. Tanya-tanya macam mana nak buat kontak ke, nak buat breakout room ke. Boleh tak macam misalnya saya kata breakout room? Oh, ada sini. Breakout room ni, breakout room ni hanya kepada pendidik lah cikgu. So breakout room ni maksud dia cikgu-cikgu nak asingkan dalam kumpulan kalau dalam kelas macam ni. Okey, ni kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. So ni breakout room ni. So breakout room ni. So okey. So maknanya, okey, contohnya saya boleh setkan terutama Al-Mizal ni dengan Cikgu Bazno, satu grup. So saya setkan setup grup ni. So maknanya, so bila saya contohnya ada 2 room lah, saya buat 3 room lah. Contohlah, tapi ini awak tak ada paket ni Ada aplikasi lain tak? Yang boleh buat data? Ada. Maksudnya kita masuk kat aplikasi lain tak? Kalau Kena, belajar apa? kena apa? Kena install dalam Chrome Web Store tadi. Okay. Chrome Web Store tadi Okay. Maksud dia di sini ialah awak menggunakan satu akaun kalau ikutkan kalau kita nak buat meeting secara kumpulan yang asing-asing, so awak kena ada 4 pautan. Tapi bila breakout room ni, awak menggunakan satu pautan tapi awak telah dikumpulkan dalam kumpulan yang lain. Menggunakan satu pautan saja. Okey, kalau untuk awak kena install lah kalau awak nak buat ni, awak kena install dalam cari dalam Google Web Store ni backup room. Okey, ni contohnya lah. Okey, sebenarnya baru awak install dalam Chrome, lepas tu awak boleh buat kumpulan kecil-kecil. So awak jadi monitor. So cikgu kalau macam ni, cikgu Bazno, okey, dia boleh kejap dia pergi masuk kelas 1. Dia sembang-sembang, okey selesai. Dia keluar kejap, masuk ke kumpulan 2. Sebagainya. Okey. 2 tu. Satu aplikasi dia macam ni Google Meet, lepas tu dia ada satu extension dia tambahan. So macam cikgu-cikgu ni dia dah ada dah situ. Tapi akaun murid dia tak bagi. So awak kena install secara ni awak kena install dia tambah satu extension dekat Chrome Web Store tu. Kena masuk tak dalam mobil ke atau ini hanya untuk Boleh. Sebenarnya yang bila macam ini semua ada tambahan ni. Tak ada dalam Google Delima saya tambah ni. Meet attendance. Google Meet apa tu jadi saya tambah. Kalau Google dalam Delima tadi dia tak payah pergi sana, pergi je kat sini. Dah ada dah breakout room. Okey. Ada lagi? ada apa-apa lagi tak lain? Senang faham tak? So nanti kita buat praktikal. Mengurus tu yang penting. Mengurus tu dari segi peralatan lah. Sebenarnya awak kena standby. Kalau nak handphone pun boleh juga kan. Tapi handphone tu akan jadi panas lah. Handphone kita akan jadi panas. Kalau sejam pun handphone kita sudah panas. Jadi kita sentiasa urus satu data pun cepat habis.
Ada soalan tak yang daripada Google Meet ni, yang join Google Meet ni? AF Mizal, Nadira, ada soalan tak? Ini pun baru juga, siapa yang berminat yang ni Kumang Space. Tapi ini data makan banyak lah. Kita jalan. Inilah antara kelebihan menggunakan Google Meet kelima bilangan peserta 250. Kemudian boleh simpan rekod 8 jam. Kita boleh keluar jawab sebagainya. Had masa 300 jam. 300 jam setiap sesi. 300 jam apa hari? Seminggu pun lebih kurang seminggu pun Okey, ada apa lagi? Saya tanya soalan Cik Martin, bukan senang kan? Kamu kan asyik, kamu tahu benda ni? Dia kata apa lagi? Pandai dia anak saya. Anak dia pandai. Ini macam ni. Tapi tu hanya kita cuba buat. Cuba buat. Buatlah. Kamu tahu teori. Tapi bila buat, macam saya pun mengalami dia. Saya pun salut Gafra. Dia tiba-tiba, kita kena live kan? Kita kena jadi host. Kemudian, masalah berlaku, kita tak boleh kawal, kita kena panik kan? Sekarang ni masa letak kita mesti soalannya. Kan insan tanya, insan soalan. Soalan? Apa link Google Meet? Apa cara mudah nak Google Meet? Itu apa? Itu saya tarik. Itu nak saya tarik kata kita nak pergi Google Meet. Dia ada beberapa cara lah. Okey. So, saya pun tak tunjuk tadi. Cara dia. Cara yang ada 3 cara lah kalau kita nak Google Meet. Sebenarnya awak buka saja akaun apa? Akaun Google awak. Akaun Google awak. Contohnya awak dah buka ke akaun ni Google Drive. So, Google Drive ni, awak dah buka akaun Google Drive. Jadi akaun Google Drive saya. Cara paling mudah nak pergi ialah awak pergi ke titik 9 ni. Awak carilah Google. Kalau nak pergi Gmail, pergilah Gmail. Kalau nak pergi Classroom, pergilah Classroom. Kalender, nak chat. Chat ni pun boleh juga. Slide, Google Slide. Nak buat Google Form, Contact, Google Site, Group, YouTube, semua ada kat situ. So, bila klik titik 9 ni tadi, awak boleh pergi ke mana-mana aplikasi Google yang awak nak. Tak payah awak nak type Google Doc, Google Meet dan sebagainya. Tapi asas je mula-mula memanglah kena type google.com dulu lah. Google. Bila type Google ni, biasanya kita klik ni lah. So bila tak masuk lain kali, tu minta kita sign in. Okay. Okay, yang menjadi satu isu dia ialah apabila kita sentiasa berada dalam akaun biasa, Google biasa. Macam sekarang ada 5 kan? Sepatutnya secara automatik, dia pergi ke akaun kelima. Sepatutnya kita nak masuk ke akaun kita. So, awak boleh tukar secara ni dengan menggunakan add another account. So, carilah awak punya akaun yang ada. Macam saya ada banyak akaun. Bahagian Vipo, P14, ni anak saya punya email. Kelima. Sekolah. Sebenarnya awak boleh tukar kat situ saja. Sebenarnya awak tukar saja dekat gambar. Tak payah awak nak log out. Awak pergi saja dekat gambar macam ni. Klik saja dekat gambar ni. Awak boleh pilih akaun mana yang ni. Add another account. Okay. Okay, Google baru pun dah. Google Chrome. Kalau biasa awak tengok macam ni. Google Chrome.
Apa yang jumpa siapa Google Chrome macam ni sekarang? Ni kalau Google Chrome, Google Chrome baru ni, dia update baru, so dia boleh awak nak masuk akaun mana. Ni barang Kevipo, ini akaun pribadi saya. Ini pun akaun pribadi saya, ini akaun sekolah. Ini akaun derima saya. Ini akaun Yes saya. So, kalau kata saya nak masuk akaun sekolah, saya klik saja akaun sekolah. Terus dia akan masuk. So, maknanya sekarang saya adalah polis profesional. Ya, Nadira, angkat tangan ya. Ada soalan? Nadira, soal. Assalamualaikum cikgu, tumpang tanya. Apa kelebihan dan perbezaan apabila kita menggunakan ID MOE dengan email biasa? Mungkin tadi Nadira terlepas maklumat yang permulaan tadi. Encik Miswan dah bagi tahu, tak apa. Kita suruh Encik Miswan ulangkan balik. Okey. Akaun biasa dengan akaun Google. Delima Sekejap kita tengok. Keluar meeting. Keluar meeting. Okey, untuk Google biasa Okay, yang pertama ni dari segi storage, dari segi storage. Okey, saya maklum tadi kalau akaun Google biasa, storage dia adalah 15 GB. Mana nak tengok? Ni saya dah pakai 50 GB lah. Ni akaun berlima. Ini akaun berlima. Ini akaun berlima. So maknanya unlimited. Kau boleh masuk saja. Kalau awak backup awak punya gambar-gambar WhatsApp, gambar-gambar video-video WhatsApp awak tu, malah nak padam, padam pun satu hal, awak backup saja. So boleh sampai ke sudah lah. Okey, kalau akaun email biasa 15 GB. 15 GB. Contohnya juga saya buka saya punya akaun pribadi saya yang saya pakai sejak tahun 2001 je. Satu itu kelebihan dari segi storage. So maknanya bila sebut saja akaun Google, dia melibatkan Google Photo, Google Drive, Google Email, Google Slide. Tengok saya dah habis 95%. Ini akaun biasa saya. Okey, akaun biasa saya. Storage sekarang saya dah ini full dia 17 GB. So, tadi 50 GB Google ni. So macam-macam dalam ni gambar saya daripada first saya pakai handphone Android sampai dah hari ni. 95% saya kena clear. So dia melibatkan bukan hanya Google Gmail, bukan dia melibat semua yang berkaitan dengan Google Slide, Google Doc, Google Sheet, Google Photo, Google Contact. So mana dia gabung-gabung 15 GB. Tapi kalau pakai Google D5, ID D5 ni tadi, awak dapat unlimited storage. Awak nak gambar, awak nak simpan, nak slide Google Slide presentation awak ke, semua dalam tu. Unlimited. So banyak. So boleh bayangkanlah awak dalam 10 tahun awak pakai Google D5 ni masih lagi ada. Okey. Yang kedua, melalui kementerian dia bagi beberapa kelebihan. Google D5 dia bagi beberapa kelebihan. So kita akan dapat beberapa package premium dengan menggunakan ID D5. Okey. Contohnya kita boleh dapatkan Microsoft Office 365. Dah dengar? Microsoft Office 365. So kita biasa dengar Microsoft Office 2019, 2016 sol. So Microsoft Office 365. So dengan tapi itu dia dah masuk package lain lah, dia masuk pakai Microsoft. So maknanya dalam ID D5 awak boleh pakai barang-barang Microsoft,
awak boleh pakai barang-barang Google. Okey. So maknanya itu, So maknanya awak dapat package premium dengan hanya menggunakan delima. Contohnya Canva saja, Saya ambil Canva saja, Bila saya ambil Canva, kalau Canva akaun biasa, awak daftar sebagai biasa saja, tak ada bayar-bayar apa, awak nak ambil free je, awak akan dapat limited package lah. Tapi bila menggunakan ID delima, awak dapat banyak manfaat daripada ni. Okey. Itu dua lah. Okey. Satu lagi tu keselamatan lah. Saya rasa keselamatan dia terjamin daripada Google biasa. Tapi kalau ada ID delima ni, kalau awak explore betul-betul, awak banyak sebenarnya. Contohnya, saya bagi contoh di sini. Okey, aplikasi-aplikasi yang ada Google ni awak boleh pakai yang ni semua. Google Keep, Google Drive, Google Photo, Google YouTube, Translate, Earth, Jamboard, Canva, Autodraw, Maps secara percuma, tak payah nak ni. Dan dari segi untuk Microsoft pun awak pun dapat juga. Office 365, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Microsoft Teams, Whiteboard, nak main Minecraft pun boleh. Boleh, semua dapat. Tapi tinggal lagi, kalau orang pakai Word semua ni, semuanya online. Dia tak ada offline. So maknanya tak ada internet, awak tak boleh nampak pun juga. Dia macam Google Slide, Google Doc lah. So maknanya Google Slide, Google Doc tu, awak nak buat edit kerja, nak buat kerja, kena ada internet. Microsoft 365 ni, yang delima ni pun sama juga konsep dia. Dia sama-sama. So awak boleh. Contohnya macam mana nak dapat? Contoh type saja office.com. Okay, sign in. Tapi tak seronoknya dia online lah. So, tak ada internet, tak boleh nak buat kerja. Itu ya tak seronoknya. Berbanding kalau kita pakai Windows Office 2016, 2019, kita boleh buat kerja secara ini contoh lah. So mana nak buat Word boleh, tapi online. Okey, ini adalah Microsoft. Dia kata install, boleh install, kata tak boleh. Itu je masalah. Tapi kalau cikgu-cikgu, kalau nak, boleh jumpa saya. Saya boleh pakai yang ID Yes. Kalau awak ada ID Yes yang lama, kalau ingat lah dalam sekolah awak punya password tu, awak boleh tak ingat lah kot. Cikgu-cikgu ni saya pegang lagi ID Yes tu lah. Saya boleh tolong lah nak dapatkan ni, Office ni. Okay. Microsoft Word ni pun sama juga Mungkin awak tak pernah dengar, biasa awak dengar Google Form. Microsoft pun ada juga Microsoft Form. Konsep sama. Orang lawak sama-sama. PowerPoint, slide, Google Drive ni sama dengan OneDrive. Konsep dia sama. Sama juga, dia bagi 1 terabyte. Awak nak simpan maklumat awak pun dalam ID delima awak menggunakan Microsoft OneDrive pun boleh. Sway, SharePoint, banyak lagi lah. Ini form, Google Form ada. Orang buat sama juga. Konsep dia sama. Cara nak buat Google Form dengan Microsoft Form ni hampir sama. Maknanya dari segi keuntungan pada kita sebagai pendidik ataupun sebagai pelajar, awak dapat 2 ID yang boleh menggunakan secara percuma di Google dan juga di Microsoft. Sekarang dulu orang tak suka Microsoft kena berbayar, semua berlesen. Saya tahu ada yang ramai crack dan sebagainya. Tapi sekarang untuk pelajar, untuk pendidik, dia bagi secara percuma. Beli lesen secara bukan, dia bagi secara percuma, Google. Tapi tinggal lagi offline lah. Itulah kelebihan menggunakan ID delima. So rasanya ada lagi dia akan buat tambahan-tambahan. Kita pun rasa bersyukur juga. Kalau Apple pun ada juga. Saya difahamkan Apple, siapa pakai Apple pun dia ada juga dia punya ni. Mana tadi aplikasi. Saya ada Apple pun ada juga. Dulu ada Apple. Okay. So bila digabungkan, awak dapatlah storage yang besar. So kalau nak pakai OneDrive, dia bagi 1 terabyte. Terabyte tu dah besar lah. Kalau Google, unlimited. So maknanya awak boleh simpan hasil-hasil kerja awak dalam Google Drive ataupun dalam Microsoft OneDrive. Okay. Ini pun kalau saya promote kepada cikgu, kalau nak dapatkan Google Certified percuma, Google Certified Indicator. Mana gitu. Buku teks pun ada, tapi kita tak ada lah buku teks. Salahnya kita tak ada buku teks. Kalau BPTV boleh bagi buku teks, senang kerja kita. So, maknanya delima certified training program, mana cikgu-cikgu kalau nak dapatkan sijil Google, dia keluarkan dari Google. Boleh ikut training. Pelajar tak ada. Google cikgu je. Dia pusat sumber kalau nak cari.
murid pun ada buku teks ni, aktiviti. Ni semua ada dalam tu. Saya ramai yang tak buat, ramai tak tengok dalam ni kan. Okey, satu ni apa? Dulu hidup tapi yang ada Apple, Google. Okey, so itulah yang dibekalkan oleh kementerian melalui G5 tadi. So saya minggu sudah saya pergi meeting untuk penataran Microsoft M365 tu. Itu dikatakan kerajaan telah membeli lesen sertifikat untuk penggunaan PDP dalam berapa juta lah. So maknanya kita boleh gunalah. So simpan ID tu. Cuma yang tak semuanya dia tak mesra ingatan kita lah kan. Kita ada lah nama kita. Kita tak ada nama awet cun ke kan. Awet sihat ke dan sebagainya kan. So kita ada, dia kena bagi G, tolak berapa M, tolak berapa tak. Apa M tu, apa G tu, apa nombor-nombor tu kan. Susah nak ingat. Saya pun tak berapa nak ingat. Saya cuma lekatkan simpan dalam laptop dan juga handphone. Kadang-kadang terlupa juga. Itu je kelemahan dia. Tapi dari segi kemudahan yang dibekalkan boleh. Awak cubalah sambil-sambil tu. Okay. Saya suka pasal dia boleh menyimpan bahan-bahan saya. Bahan-bahan kita lah. Ada apa-apa soalan lagi? Okay, soalan lagi? Ini bagus soalan ni. Kalau password terlupa ni, bagus. Sebab bukan senang yang password kan? Siapa terlupa password, PM saya. Saya boleh reset balik pada asal lah. So, korang kena simpan nombor teknikal sampai ketua lah kalau nak guna. Kalau nak guna lah. Selagi saya pegang jawatan tu. So, siapa-siapa yang terlupa, PM saya. Nanti saya bagi nama penuh lah. Nama penuh saya akan search, saya akan reset pada password. Sebab masalahnya waktu perubahan daripada sekolah tingkatan 3 tu ke sini. Daripada tahun 1, tahun 2 tu banyak yang tak ingat lagi. Betul. Anak pun banyak dah pindah sekolah menengah dah kena tanya sekolah dah. Sekolah rendah pun dia tanya ni. Sekolah dari mana? Masuk dari sini kan? Nama-nama yang tahun 3, tahun 4 nama-nama dah masuk KB dah, tak salah. Kalau budak boleh tahun 1 tu masih lagi ada di sekolah. Okey. Okey, ada apa lagi? So, kamu kena berbaik-baik lah kan untuk tu. Kalau adik-adik kamu tahun 1 tu, kamu cakap dia lah. Jangan ikut sekolah, ingat sekolah lagi. Ini sebenarnya. Anak saya pun masalah juga. Sebab saya kena call balik sekolah dan tak dapatkan password. Ya. Okey, saya cari, saya reset. Sebenarnya jawab. Korang semua tukar password. Boleh dia orang? Masalah lah, kami kena backup lah. Okay, saya pun tanya tak suka tukar password, tak lupa. Lepas tu kita backup dekat dunia kan. Okay, so ada apa? Ada apa? Seronok tak? Dia ada semua. Seronok apa? Tadi government kita akan buat artikel, lepas tu kita bagi jawab kat kamu. Okay, apa tunggu? Lepas sampai sini kita stay lagi dengan saya. Okay, so terima kasih diucapkan kepada Encik Miswan. Okay, selaku penjelaskan hari, teknik. Okay, saya panggil orang dalam dulu sebab kita gunakan orang dalam dulu kan. Panggil orang luar pun, kamu pun macam dia dengar kan. Tak apalah. Sebenarnya kepakaran Encik Miswan ni tidak disangka lagi guys. Encik Miswan dah pegang dia punya lesson ni dah lama. Okay, sebenarnya Encik Miswan bukanlah intri pun dalam komputer pun tak Encik Miswan. Encik Miswan ni dulu Encik Miswan. Macam SPM, pemerintah SPM lagi. So kalau korang punya bahasa semua boleh lagi merujuk dengan keputusan. Tapi disebabkan minat, disebabkan kelebihan, pandai dalam teknikal, teknikan terus disebabkan menjadi kita punya bahagian teknikal. Okay, komputer. Okay, so bagi saya lah, untuk kamu tak tahu lagi kamu akan kerja apa nanti. Jadi ini adalah salah satu ilmu yang sedikit untuk kamu aplikasikan. Okay, saya tahu. Okay, saya tahu. Sebenarnya kamu ni sebenarnya orang kata apa? Tahu benda ni. Okey. Sebab semua orang hanya menggunakan jari scroll je. Bila tanya, sebenarnya tak ada, nanti tak ada. Semua nanti tak ada. Bagusnya TikTok. So TikTok lah buku teks kamu, betul? Cikgu-cikgu cakap tak nak dengar. Sebab cikgu TikTok lagi bagus. Tak apa, saya faham. Anak saya kata gitu. Saya ajar memasak, dia dah pandai. Okay, lepas tu bila saya tegur, ni kat sini ni lain. Dia tegur saya balik. Aku cikgu dia dulu. Tapi disebabkan ada TikTok, bila ada sharing,
Jadi dia dah ada apa kata ilmu lain, dah dia TikTok lah yang bagus. Macam tu. Apa kita kena belajar daripada tradisional dan sebagainya supaya esok kalau apa pun berlaku macam technical support tak ada, kamu boleh run benda ni sendiri. Okay, dia senang kena run tab, setiap tab tu ada berapa tab. Bila orang tanya soalan, kamu nak pergi patah ke tab yang mana? Kan, kelang kabut kan. Kalau kamu dah mahir, okey lah. Ini kita cakap bila orang tak mahir. Baik, okay, tak apa. Lepas ni kita akan tunggu sebentar. Okay. Saya ini mengucapkan terima kasih banyak pada Encik Miswan atas perkongsian maklumat ini. Dengan ini saya menjemput Puan Zarina untuk menyampaikan sedikit segar hati kepada Encik Miswan. Okay, Encik Miswan banyaklah tolong kita. Okay, mak komputer ni semua dekat Encik Miswan. So saya amat berterima kasih kepada Encik Miswan sebenarnya. Okay, dekat kamera tu. Pesan saya mudah aja so maknanya benda ni atas minat awak saya tak tahu lah cikgu-cikgu tak pernah ajar apa-apa WhatsApp ke Facebook ke tak pernah ajar pun tapi ilmu yang awak ada dalam WhatsApp, TikTok apa semua tu melampaui daripada apa yang awak buat. So sama juga dengan ilmu ni so mana kalau awak minat awak akan ada hati nak pergi lebih jauh dan sebagainya. Teruskan okey. Okey, dengan ini saya menamatkan Google Meet ni dan kita akan cuba rakaman ini saya akan masukkan di dalam YouTube. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye. 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 Bye.